Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Aziz bin Asmini daripada Kartun AZ, dan hari ini video ini akan menerangkan tentang 3 topik yang saya telah pelajari, iaitu asas ikatan tali, pelajaran orientering, dan akhir sekali pelajaran fitur. Harap sebelum kita belajar jenis ikatan, mari kita ke definisi ikatan. Simpulan dan ikatan telah digunakan sejak berabad-abad lamanya. Sukar dikesan, siapakah yang mula menggunakan simpulan dan ikatan ini? Dipercayai penduduk Mesir menggunakan tali lebih kurang 5,000 tahun yang lepas. Dianggarkan terdapat lebih kurang 3,000 jenis ikatan. Tali digunakan pada sepanjang masa, tempat dan keadaan, seperti pelabuhan, penggunaan khas, hiasan dan kegiatan luar. Walaupun first punya jenis ikatan iaitu simpulan knotting, also known as knotting. Biasanya simpulan menggunakan tali yang kecil dan sederhana saiznya, digunakan pada benda-benda kecil dan sederhana. Contoh simpulan seperti buku sila, tindik kasih, simbol himpit dan lilit dua simpul. Okey, jenis ikatan yang kedua iaitu ikatan ataupun dikenali sebagai lashing. Ikatan digunakan untuk mengikat kayu, buluh, tiang dan papan untuk membuat jambatan, tiang bendera, menara dan sebagainya. Contoh ikatan seperti ikatan seraya, ikatan serong, ikatan silang gunting dan lilit balak. Dan jenis ikatan yang akhir sekali iaitu mematikan hujung tali ataupun dikenali sebagai whipping. Dia mematikan hujung tali ni, kegunaan dia untuk supaya tali tidak terburai di hujungnya. Kebiasaannya hujung tali dimatikan dengan lilit pemati biasa dan lilit pemati selit. Selain daripada itu, ikatan dan simpulan yang juga saya pelajari pada kos ini, antaranya adalah ikatan simpul mati atau dipanggil sebagai thumb knot dalam bahasa Inggeris. Ikatan simpul mati dibentuk dengan membuat satu lingkaran dan kepala tali dimasukkan ke dalam lingkaran dan ditarik. Satu ikatan yang tidak mudah terurai, sebab itulah dia dipanggil sebagai simpul mati. Satu simpulan tali mudah yang biasa digunakan untuk sebagai ikatan di hujung tali untuk menahan batang dari terurai. Simpulan mati boleh juga dibuat sebagai modulan untuk memudahkan tempat memegang. Ikatan simpul mati juga boleh digunakan untuk sebagai ikatan tali kemah, contohnya dengan melakukan ikatan ke batang pokok. Video selepas ni akan menunjukkan contoh bagaimana untuk nak buat simpul mati ini. Okey, ikatan simpul mati. Ikatan ini senang je, so tengok betul-betul. Membuat satu lingkaran di bawah tali dan kepala tali masuk balik dalam lingkaran tersebut. There you go. Di samping itu, saya juga mempelajari tentang simpulan angka 8 ataupun figure of 8. Ia berfungsi sebagai ikatan sementara, sama juga dengan ikatan simpulan mati. Dia juga untuk mengelakkan ataupun menahan hujung tali daripada terburai dari blok takal. Keistimewaannya jauh lebih mudah dibuka berbanding dengan simpul mati. Tengok betul, ini cara untuk membuat simpulan angka 8. Buat satu lingkaran yang berbentuk 8. So first buat satu lingkaran dulu, lepas bawa tali ke bawah jadi nombor 8. Nampak. Lepas bawa kepala tali ke atas. Maksud jadi simpulan angka 8. Nampak? And last but not least, figure of 8 follow the rule. Ikatan ni adalah simpulan ini adalah simpulan yang paling penting untuk dipelajari sebagai pendaki. Ini adalah yang terbaik untuk mengikat tali kerana ia adalah simpulan yang kuat digunakan untuk mendaki. Ia boleh
diberitahu dengan pantas jika ia terikat dengan betul. Cara untuk buat figure of 8 follow through. First kena buat simpulan angka 8 dulu, dan lepas tu tengok betul-betul macam mana saya buat figure of 8 follow through. Dan itu cara untuk membuat figure of 8 follow through. Okay. Topik yang kedua yang saya telah pelajari juga adalah pelajaran orienteering. Apakah itu orienteering? Definisi orienteering adalah satu sukan yang mana pesertanya harus mengunjungi sejumlah lokasi yang telah ditandai di medan sebenarnya, kontrol-kontrol secepat mungkin dengan dibantu sebuah peta dan kompas. Orienteering juga adalah sejenis sukan yang memerlukan kemahiran bernavigasi, menggunakan sebuah peta dan kompas untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain pada medan yang tidak dikenali. Jenis-jenis orienteering ada 6 kesemuanya. First punya jenis orienteering adalah orienteering melintas desa ataupun dikenali sebagai cross country orienteering. Pada umumnya apabila disebut orienteering, ia dirujuk kepada orienteering jenis ini, orienteering melintas desa. Dia juga dikenali sebagai acara klasik. Di dalam acara ini peserta adalah dimestikan melawat ke semua titik-titik kawalan menurut aturan yang telah ditetapkan. Jenis orienteering yang kedua ialah orienteering bermarkah, score orienteering. Di dalam acara jenis orienteering bermarkah, banyak titik-titik kawalan disediakan di mana setiap titik kawalan mempunyai mata yang tertentu bergantung kepada jarak dan kesukaran teknikal. Peserta adalah bebas untuk memilih mana-mana titik kawalan untuk dilawati. Walau bagaimanapun, masa adalah dihadkan dan biasanya 60 minit. Peserta yang melebihi dari had masa yang ditetapkan akan dikenakan penalti dan bentuk penalti bergantung kepada penganjur. Jenis orienteering yang ketiga adalah orienteering jalan raya, street orienteering. Walaupun dikenali sebagai orienteering jalan raya, tetapi ianya tidak dilakukan di jalan raya yang sibuk. Acara ini dijalankan di kawasan perumahan. Jenis orienteering keempat ialah orienteering bukit, mountain orienteering. Orienteering ini dijalankan di kawasan berbukit-bukit di samping jarak yang agak jauh. Terdapat juga di mana acara ini dijalankan melebihi dari 1 hari, dan di dalam keadaan ini peserta perlu membawa bersama-sama peralatan pemalam. Jenis orienteering yang kelima itu orienteering malam, night orienteering. Orienteering malam dijalankan di kawasan terbuka seperti di taman-taman dengan jarak landasan yang pendek demi keselamatan para peserta serta masa yang terhad. Peserta perlu membawa lampu untuk membaca peta dan mencari penanda kawalan. Okey. Jenis orienteering yang akhir sekali iaitu orienteering berganti-ganti, relay orienteering. Acara ini dijalankan dengan penyertaan secara berpasukan 3 atau 4 orang. Setiap ahli dalam pasukan akan menamatkan landasan beliau sebelum digantikan oleh rakan sepasukan di satu tempat pergantian yang telah ditetapkan. Setiap peserta di dalam sesuatu pasukan akan melalui landasan yang berbeza. Okey, alatan-alatan yang digunakan dalam sukan orienteering ini adalah yang pertama, yang paling penting, peta utama. Peta yang telah ditandakan dengan landasan dan disertakan dengan keterangan kawalan. Landasan ini akan disediakan oleh perancang landasan. Yang kedua ialah titik kawalan, suatu tanda kedudukan yang telah ditentukan di atas peta yang perlu dilawati oleh peserta. Biasanya merupakan ciri-ciri muka bumi atau ciri-ciri buatan manusia yang jelas. Titik kawalan bukanlah checkpoint kerana ia tiada
penjaga di titik ini. Yang ketiga adalah penanda kawalan, control maker. Tujuannya bagi membantu peserta tiba ke destinasi yang betul. Satu objek yang diperbuat daripada kain berwarna merah, muda dan putih sebagai tanda yang diletakkan di titik kawalan dalam lingkungan 10 meter. Mempunyai kod kawalan tersendiri dan penembuk lubang puncher yang unik. Peraturan IOF tidak membenarkan nombor 1 hingga 40 dijadikan sebagai nombor kod kawalan. Yang keempat adalah kad kawalan, control card. Setiap peserta perlu membawa bersama-sama kad kawalan ketika menyertai acara sebagai bahan bukti atau pengesahan. Dalam kad ini akan dicatatkan nama peserta serta masa bermula start time dan tersedia petak-petak untuk ditebuk apabila sampai di titik kawalan nanti. Kad ini perlu diserahkan kepada penjaga masa di garisan penamat untuk dicatatkan masa penamat. Yang kelima, keterangan kawalan, control description. Keterangan asas sebagai panduan titik-titik control description kawalan berkenaan. Putih-putih yang disenaraikan adalah siri titik kawalan, kod kawalan dan keterangan mengenai kedudukan titik kawalan. Di peringkat antarabangsa, keterangan tidak ditulis dalam bentuk teks tetapi dalam bentuk kod atau gambar raja. Akhir sekali, landasan dikenali sebagai course. Landasan adalah panduan arah perjalanan dari permulaan titik kawalan ke titik kawalan yang lain sehingga ke penamat. Landasan ini akan dilukis di atas peta utama dan akan disalin oleh peserta kemudiannya. Tanda yang berkenaan landasan adalah titik permulaan ditandakan dengan 3 segi, titik kawalan dengan tanda bulatan, titik penamat dengan tanda 2 bulatan bertintih. Leg adalah perjalanan di antara 2 titik kawalan. Dan akhir sekali adalah kompas. Kompas ni alat bantu yang kedua terpentingan sukan orienteering. Ia digunakan hanya untuk menentukan arah sahaja. Okey, pelajaran peta. Apakah itu peta? Definisi peta adalah sekeping gambar rajah yang tepat mengandungi skala maklumat yang ada di muka bumi dari pandangan udara. Dimuatkan di atas kertas dengan ukuran tertentu yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Peta Malaysia, JUPEM. Terdapat 6 jenis peta, iaitu jenis peta yang pertama ialah topografi muka bumi. Yang kedua adalah peta bandar. Yang ketiga adalah peta jalan. Yang keempat adalah peta kaji bumi. Yang kelima adalah peta pelan. Dan akhir sekali adalah atlas. Terdapat banyak maklumat yang terdapat di atas peta. Antaranya adalah nama atau tajuk peta. Yang kedua adalah nombor sheet layan. Yang ketiga, ukuran di peta 1/63,360 bersamaan dengan 1 inci bersamaan dengan 1 batu. Yang keempat, nombor grade. Yang ketiga, garisan grade iaitu membujur dan melintang. Yang kelima, tanda-tanda penyerupaan seperti masjid, jambatan, bangunan dan sebagainya. Yang keenam, peta pandu untuk menentukan bahagian nombor sheet untuk peta-peta berikutnya. Yang ketujuh adalah jarak kontur, iaitu jarak dari satu garisan ke garisan yang lain sejauh 50 meter. Mata yang ke-8 ialah mata angin, iaitu perubahan dan perbandingan utara. Yang ke-9, utara benar, TN, arah kutub utara, iaitu titik pertemuan semua garisan bujur. Yang ke-10 adalah utara grade, GN, arah utara yang ditunjukkan oleh garis-garis grade timuran dalam peta topografi. Akhir sekali adalah utara magnet, MN, arah utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Okey, panduan grade. Definisi garisan grade adalah garisan yang menegak vertikal dan garisan horizontal mendata yang bernombor di peta topo, di atas peta topo. Kegunaannya untuk menentukan letak yang sesuatu tempat atau objek. Ada 2 jenis garisan, iaitu garisan menegak dikenali sebagai garisan utaraan, northing line, dan garisan mendata dikenali sebagai garisan timuran, easting line. Dia cara untuk nak menentukan nilai grade ni, terdapat 2 panduan
untuk menentukan nilai grade sesuatu tempat atau objek, iaitu menggunakan panduan grade 4 angka dan panduan grade 6 angka. Panduan grade 4 angka digunakan untuk merujuk kepada sebuah segi 4 punya grade, manakala panduan grade 6 angka pula digunakan untuk merujuk kepada sesuatu tempat atau objek. Di sini saya terdapat contoh grade yang boleh digunakan untuk mencari panduan, untuk mencari masjid menggunakan panduan 4 angka. Masjid berada di nombor 10 pada garisan vertikal dan berada di garisan 08 pada garisan mendatar horizontal. So nilai grade ni adalah 1008 dan nilai masjid pada menggunakan panduan grade 6 angka pula ialah 104083. Okay, seterusnya pelajaran kompas. Definisi kompas adalah sejenis alat yang digunakan untuk menentukan arah bearing pada permukaan bumi. Terdapat dua jenis kompas, iaitu kompas prismatik dan kompas protractor. Kompas protractor adalah ringan, mudah dibaca, bacaan yang tepat, sesuai untuk permulaan bagi sesiapa yang baru, yang minat dengan orienteering, sesiapa yang beginner senang cerita, dan mudah dikendalikan. Kalau kompas prismatik pula, ia adalah berat, bacaan lebih tepat dari kompas protractor, dia sesuai dipakai oleh pakar dan dia tahan lebih lama daripada kompas protractor. Bahagian kompas dan kegunaan, bahagian kompas dalam suatu kompas dan kegunaannya, first notch semasa set peta dengan kompas, double line menentukan arah dan menyimpan arah, tongue menunjukkan arah mencari arah, metal bar isi tingkap mengawal keselamatan window bar glass, luminous line set kompas pada waktu malam, clamping screw mengunci glass setting circle supaya tidak berpusing, direction mark tanda mencari arah, north point tanda menentu arah, brass regards pengadang mengawal arah. Selain itu, kompas card mencari dan menentu arah, glass setting circle set kompas dalam menentu arah, prism box mendapatkan bacaan, eye slot lubang melihat bacaan, thumb ring cincin ibu jari untuk memegang kompas, dan akhir sekali adalah setting slot, tempat untuk mendapatkan kedudukan sebenar. Itu sahaja daripada video saya pada kali ini. Harap semua dapat mempelajari benda yang baru pada hari ini. Stay safe, stay at home, dan selamat tinggal. Itu sahaja daripada video saya pada kali ini. Harap penonton yang menonton video ini akan mempelajari benda yang baru. And always stay home, stay safe, dan